Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum Rasul wa semua. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa Surau Al-Ikhlas, Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, tuan-tuan jawatan kuasa keseluruhannya, dan juga para jemaah yang saya kasihi sekalian. Itu juga kat sini saya nampak jawatan kuasa semua lain pun ada. Daripada Taman Segar Jaya, Pengerusi Surau Cemara, terima kasih. Dan beberapa kru-kru imam Surau Cemara ada. Accountant masjid saya pun datang, Brother Zain. Saya kata nak sign yang lawan saya sudah datang, terima kasih daripada Sedambut. Warga yang luar daripada kawasan kampung kita ni pun selamat datang. Puan-puan sihat Alhamdulillah. Semalam saya tak ramai macam ni. Rupanya kena panggil Zani hari-hari gitu. Baik, seterusnya yang saya hormati, kawan lama tak jumpa, saudara Izani Nizarif, semua orang kenal. Yang muda-muda mungkin tak berapa perasan sangat, tapi yang tak berapa muda, insya-Allah selalu tengok orang sebelah saya di dekat TV, dulu dan kini pun masih aktif lagi, insya-Allah. Dan dia juga terkenal dengan usahawannya. Usahawan dia antaranya yang biasa kita duk masak nasi goreng kampung, ada puh benda tu, orang panggil dia toki belacan. Tapi dia tak buat belacan buat. Tahu tak? Bukan toki belacan dia. Saya kenal dia toki kurta punya, toki baju pun macam-macam toki lah. Nanti dia sembang sendiri lah. Jadi nak santai ke nak serius ni? Santai lah. Dia yang jawab. Saya pun goyang juga kalau dah serius ni. Okey, kita santai. Kena buang lah ni. Mana anggota Rebek? Saya tak betabik lah. Junior dari segi umur, senior dari segi penjawatan, Saudara Ustaz Ahmad, anggota Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi beliau ni sebenarnya saya panggil kerana anggota kita ni ada yang berbakat. Beliau tahfiz dan pernah mengajar di sekolah tahfiz dan juga pernah menjadi imam di tarawih dan sebagainya. Saya kenal beliau, saya nak cuba cari-carikan, tengok-tengok ada kat tempat-tempat surau-surau yang beliau boleh buat part-time dan sebagainya lah untuk jadi imam dia. Kerana bakat beliau masih ada. InsyaAllah lah hari ni dia pimpin imam kita. Isyak kan jangan lari, ada lari. Dia muda lagi, dah kahwin belum? Belum lagi, belum tu kena cakap kuat sikit. Dekat camp kita jerit-jerit, ke sini sikit. Dia malu-malu sikit. Siapa nak buat menantu pun boleh lah. Tapi jumpa saya dulu. Tu lah. Baik, gua ajar ke mana? InsyaAllah, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya orang tak nak dengar saya cakap sangat. Pasal saya dah cakap semalam, kemarin. Nanti kita akan selit-selit juga ala ibrah pengajaran kelahiran Nabi SAW. Mungkin orang pandang satu benda lain, saya akan kupas cara saya yang lain, di sisi yang lain. Baik, apapun format dia hari ini santai. Izani dia akan cerita sedikit pengalaman hidup dia macam mana, perubahan daripada fasa ke fasa dan apa yang beliau lalui. Dan kemudian saya akan selitkan dengan sedikit pengajaran tentang kelahiran baginda SAW, insyaAllah. Baik, tadi referee dah beritahu timing lah. Saya kena susun ngam-ngam je. Kalau tidak kan perut keroncong. Ada makan tak? Itu yang penting. Ada makan. Jadi insyaAllah
Saya tak mau buang masa. Saya moderator, saya lah penceramah. Kita nak tanya khabar berada sebelah kita ni. Mana pergi hilangnya, sekarang duk buat apa, lakon lagi ke tak, ke dah jadi imam mana-mana masjid ke. Status perkahwinan pun kena tanya juga. Jadi insyaAllah minta Izani tolong bagi tahu sikit lah apa perkembangan terkini. Izani, terima kasih. Mana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syazwan, sahabat saya ni, dah lama dah kenal dia. Saya cakap tak apa pula dah. Tak apa. Terima kasih kepada pengurusan Surau Al-Ikhlas, AJK, Imam dan lain-lain lah, dan semua karya kat sini lah. Macam tu. Tu dia. Okey, kalau orang tanya saya, yang mana kenal saya kan, yang mana tak kenal saya nak beritahu, saya ni dulu pelakon. Sekarang masih juga pelakon sikit-sikit lah. Saya mula pelakon pada tahun 2000, lebih kurang macam tu lah. Sebelum tu saya buat Madlin apa semua. Cuma saya rasa dalam 8 tahun ni saya memang hampir-hampir tak berlakon langsung. Cuma dalam beberapa bulan sebelum ni, setelah dia provoke, dia cakap, Izani tak, jangan belagak, jangan ujuk, jangan segala-galanya, datanglah berlakon kejap. So saya pergilah berlakon. So bila saya berlakon, bila keluar kat TV, ramai komen kata, Izani lama tak berlakon memang kekok lah, keras lah, tak macam dulu lah. Saya antara nak jawab dengan tak jawab saya bersalah. Bila saya cakap di public, nanti akan menyentuh hati pelakon-pelakon lain yang akan buatkan orang terasa. Kalau kita nak bercakap, nak berdakwah, kita tak boleh nak bagi orang tu terasa. Cara lembut, cara baik. Jadi saya cakap, itulah, saya tak pandai sangat berlakon, saya cakap macam tu. Tapi sebenarnya, waktu dulu, masa zaman jahiliah kot kan. Jadi waktu tu, kalau kita dapat hero berlakon perempuan, kita seronok lah kan. Siapa tak seronok berlakon cantik, semua lawa-lawa kan. Kita akan buat ikut karakter apa yang diarahkan untuk kita buat, macam tu lah. Tapi sekarang, bila saya dapat, jadi watak tu, contoh katalah suami isteri, saya kalau sebelum ni tentulah saya akan pegang dia, saya tapi baru-baru ni masuk berlakon saya duduk jauh lah macam tu. Sebab apa saya jadi macam tu? Sebab proses untuk saya dapat tu, ada ilmu sikit yang saya dapat, jadi menjadikan apa yang saya buat tu jadi macam kekok. Sebenarnya saya bukan kekok. Sebenarnya dalam Islam memang ada guide dalam macam tu. Memang tak boleh. Walaupun watak wanita tersebut seorang yang lebih tua pada kita, mungkin umur dia 60 lebih kan, tapi dalam hukum dia cakap tak boleh. Takkan saya nak modify, saya cakap tak boleh. Tak apalah, niat saya cuma nak berlakon, tak boleh. Niat saja tak menghalalkan. Cara kan memang tak boleh. So tak boleh lah. Jadi bila keluar je, kekok lah. Dia macam tu lah. Tapi ada juga beberapa scene yang menyebabkan saya rasa mungkin terlepas pandangan, mak tersentuh pula. Jadi bila jadi kejadian macam tu menyebabkan saya rasa mula menjauhkan diri lah. Okey, berbalik pula, kenapa saya menjadi macam tu? Kita reverse balik, imbau balik kerangan pada tahun 2014. Prosesnya apabila pada tahun 2014 tersebut, arwah bapa saya meninggal. Pada tahun yang sama, berderet cerita, bapa saya meninggal, bekas mertua saya meninggal, sepupu saya meninggal, dan akhirnya saya pun bercerai. 2014 tu memang saya terduduk, susah saya nak cakap. So jadi maknanya bila dah jadi itu, saya dah kurang aktiviti berlakon. Dan kebetulan pada satu ketika tu adalah satu jemaah ni panggil saya. Sebelum tu datang raya ke rumah saya kat Perlis tu. Dia tanya saya, nak balik KL bila ni? Saya nak balik ni. Tapi tak beli lagi tiket. Kita balik sekalian kita orang. So dia orang panggil lah saya ikut kereta dia orang. Rupanya dia tak sampai kat KL, sampai dekat Jana Baik. Alamak, saya kata Jana Baik pula. Rupanya dia ada resort dahsyat, dia ada resort besar. Saya pun pergi situ. Lepas tu saya tengok, dia macam ni. So jadi maknanya dekat situ dia bagi saya bilik cantik. Lepas tu kita semayang solat, semayang subuh. Lepas tu adalah program-program dia semua. Ada program mengajinya. So apa yang dia ajar kat saya waktu tu, semuanya apa yang Nabi Muhammad kita buat. Contohnya waktu macam mana kita nak masuk tandas,
ada adab dia, ada ayat dia, nak tidur pun ada. Bila kita mimpi, kalau ada mimpi yang buruk, ada ayat dia. Kita kena baca kalau bila kita bangun tu. Lepas tu kalau kita tidur miring, tidur sebelah mana, semua tu sebelum tu saya memang tak tahu. Memang saya tak tahu. Kita tak belajar. Kita terus kita cakap kita memang jahil, tak tahu. Memang tak tahu sangat lah. So jadi maknanya bila dia ajar saya, macam mana ni saya cakap, bagus juga dia cakap, tak apalah. So saya cakap, tuan kata 3 hari je ni, berapa hari dah, hari keempat ni, tak apa, sikit lagi. Aduh, macam mana kita, tak apalah. Bila time makan saya rasa geli geleman jugalah kan. Sebab time makan dia macam mana saya nak makan dalam talam ni, saya cakap ni, tak pernah seumur hidup saya makan talam. Macam mana nak buat ni lah, hantu orang ni sikit, hari ni sikit. Macam mana nak buat, tak apa, saya cuba. Wah, saya makan 3 kali tambah. Sedap punya pula dah. Sebab kawan-kawan tu sebelah tu dia sembang. Tambah pula saya dapat ada jemaah tu daripada India ke mana entah. Dia tu mazhab lain daripada kita. Jadi dia tak makan macam ketam semua tak makan. Ini tadi saya lah makan. So itu sebab bagi dia orang, pahaman dia orang, ketam tu benda yang tak berapa kan. So saya lah makan. So selepas pada tu saya cakap, bagus juga ni. Daripada kita tak tahu. Sebab sebelum ni bila kita dengar pasal jemaah tersebut, kita dapat satu input yang tak apa nak cantik. Memang tak cantik, itu tak betul, inilah apa semua. Rupanya bila saya pergi ke markas ke Sritaling, rupanya dia ada proses dia. Kalau kita nak keluar, kalau isi itu mengandung, syarat mengandung, dia tak boleh nak keluar, tak boleh. Dia tak boleh nak kurus, memang tak boleh. Dia tak apalah, isi dah mengandung, nak beranak kan, duduk kat rumah jaga family. Ada orang lain pula tanya, ni macam nak keluar, betul nak keluar ni? So macam mana perbelanjaan rumah, belanja dapur semua. Jadi macam nak keluar tu ada proses-proses yang tertentu, bukan semua boleh keluar macam tu je. Macam tu. Tapi ada setengah tu dia main ikut dan dia je. Bila main ikut dan je, yang bagi image yang tak baik pada jemaah tersebut. Itulah dia. Jadi bila saya ikut berdewan, tak pernah sampai ke Bangladesh. Saya pergi Bangladesh. Saya cakap, biar betul saya cakap. Jadi KL langsung tak pergi lah? Mana-mana tu? Tak sampai lah KL tu? Tak sampai juga. Saya kat situ dekat 8 hari. 8 hari boleh? Sepatutnya 3 hari 8 hari saya dulukan yang baik. Aku jadi kan. Okey. Lepas tu saya cuma kongsi yang mana baik, buatlah pedoman yang tak baik jadikan sempadan. So saya pergi Bangladesh. Saya tahu, ramai manusia yang saya tahu dekat orang di Mekah je ramai. Sini ramai punya istimewa. Ramai ni saya cakap. Itulah saya jumpa ramai ustaz kat sini, saya jumpa kat sana. Okey, tak apa. Proses yang sama jugalah. So yang mana kat KL dia orang tycoon besar, company besar-besar yang sale sebulan macam juta. Kat sana duduk tidur dengan saya kat telantai je. Steady gitu, tidur telantai tak pernah. Saya last ke tidur telantai kat ngakak dulu. Okey. So jadi mana bila berbalik pada ilmu-ilmu yang saya kutip tu, saya cakap, bagus juga ni. Bukan bagus juga, memang bagus. Saya cakap kita ni yang jahil. Jadi start dari situlah proses saya lah. Proses saya bila saya nak buat. Kalau dulu makan tangan, makan dengan sudu. Sekarang ni kalau boleh sebuah elok-eloknya makan dengan tangan, itu pun sunnah juga. Semua sunnah. So jadi mana, bagus sebenarnya ni. Kalau kita ikut cara yang betul, apa yang Rasulullah buat tu, kalau kita ikut cara dia, memang bagus lah. Jadi maknanya ustaz kan, benda tu bila kadang-kadang contoh, saya sudah manusia. Saya manusia, kadang-kadang kita ada iman, kita kadang naik, ada turun. Sama je, siapa pun. Kadang-kadang top up juga, kadang-kadang aduh malas lah, kejap lagi lah. Masa jalan. Bila kita malas je, kita cakap malas je, kita nak solat tu kan, mula saya tak apalah, lepas ni lah, tak apalah, hadap lah. Ada kau macam tu pun tak boleh. So, ada satu suara cakap, tak apalah, cari. Ada satu suara, rugi tak buatlah, tadi dah buat elok dah kan, solat sebelum tu buat elok kan, ni buat. Jadi ada satu lagi yang datang ketuk itu hati kita. So kita pun macam tu lah. So jadi maknanya bila kita nak dapat benda-benda macam tu, kita kenalah cari surrounding kita, orang-orang yang ada ilmu. Dia pun boleh tegur kita. Saya dulu orang tegur saya, bila saya cakap yang bagus yang dia orang ni, jemaah ni, jangan buat ni, dia tak boleh, dia haram. Tak boleh buat. So bila dia cakap haram, aduh, kena makan tu ni semua tak boleh buat. Dia macam tu.
Dia tak cakap macam tu. Dia cakap dia cuma bagi berlapis, dia cakap. So jadi secara tak langsung dia tak jatuh hukum tadi, tapi saya mencari sendiri. Dia tak cakap kat saya, walaupun awak tu umur awak berapa, walaupun pelakon wanita tersebut walaupun umur dia 65, haram, awak tak boleh ni. Semua jadi rezeki awak dapat, tak berkat apa semua. Dia tak ada cakap macam tu. Tetapi bila kita dah mula belajar, kita faham. Oh, dengan seninya kita faham. Oh, macam tu. Jadi apabila kita ni nak mengajar orang atau nak mengajar orang, kalau kita asyik jatuh hukum, orang tu dia takut dia hilang terus. Macam tu juga kalau wanita tu tak tutup aurat, kita komen kat dia dekat Facebook, wanita, awak ni ahli neraka ketujuh lah masuk lebih kurang macam tu lah. Jangan ke jahanam lah awak. So orang tu, alah, tengok, kita tak ada cakap. Kalau betul lah kita niat kita betul lah itu, kita nak komen, nak bagi nasihat pada kita PM pada seorang akak cantik lah, tapi akak kalau akak tutup pakai tutup aurat, dia cantik kak. Orang tu maksud ni betul juga ya, apa dia cakap ni, macam tu. So cara kita nak mendekatkan orang tu, nak dekati orang tu, adalah adab dia, berhemah. Tapi orang sekarang ni terkejar, orang jadi takut. Dia kau macam tu lah. Tapi yang tak betul tak betul lah, yang betul lah. Macam tu lah Ustaz. Jadi perjalanan tu daripada 2014 2012 Kau tak berlakon tu sampai? Lama tak lakon. Saya baru berlakon ni. Baru 3-4 bulan sudah. Sebelum tu memang sudah berlakon. Bila orang cakap, Izzan ni jom berlakon sekian-sekian. Okey, kat mana ni? Kat sini. Padahal saya kat KL. Tapi saya cakap, tak boleh, saya sibuk kat kampung ni. Ada ni, tengok bendang lah, benda macam-macam saya cakap. Sebenarnya sebab saya tengok watak tu, saya cakap, ini confirm ni. Ini nak kena peluk pula ni, saya cakap dia kau macam tu lah kan. Kalau kita boleh elak macam tu lah. Macam tu. Jadi baik, seperti Zani kata tadi, dia sebenarnya turning point apa pun wilayah knowledge. Betul lah. Maka perjalanan beliau, dikala Allah Ta'ala uji dengan, tadi kita dengar meninggalnya orang tersayang dan kehilangan isteri. Bukan isteri itu hilang baik ke alam lain, tapi dah tak ada di sisinya. Maka Allah akan bagi beberapa ruang dan peluang. Manusia ni nak pergi mana? Kalau you salah terus. Biasanya bila Allah uji hambanya, dia sayang hamba. Saya cakap terang tuan-tuan, ujian apa pun kat dunia ni, termasuk peperiksaan sekolah, adalah untuk mengukur tahap awak berada kat mana. Bila diuji awak, kasih sayang tu ada kat situ. Bila dia buat soalan periksa kerana nak menguji awak ni faham tak benda yang awak belajar. Dan oleh kerana ketakutan pada ujian itu, membuatkan anak-anak murid buka balik buku yang patutnya dia belajar. Jadi ujian adalah bukan hukuman. Ujian adalah satu bentuk anda, Allah nak tengok anda kembali balik kepada jalan ni. Jadi budak-budak yang nak periksa, dah tak tahu pergi main handphone, Mobile Legends, segala legend ada. Bila periksa, dia kena kembali balik ke landasan dia. Periksa, ujian, kembalikan balik. Dia kena buka balik nota, dia kena buka balik buku. Itu budak-budak. Dan semua ujian, termasuklah kita yang dewasa ini, bila Allah Ta'ala letak satu bebanan, Allah nak tengok, ni bukan hukuman kat akhirat esok. Tapi ni kat dunia ni nak tengok, okey sekarang aku bagi uji kau ini, kau buat apa? Jadi Izzani telah Allah takdirkan dia jumpa satu jemaah tim yang colik dia, duduk dekat janda baik. Ada janda situ? Tak ada. Tak jumpa lah kan? Sambung balik tadi. Status kan apa? Saya single. Itu kena tanya tu yang penting. Bukan saya akak belakang. Bukan untuk mereka, mana tahu macam ni. Ada calon-calon kat sini selalu dah tampang. Okey. Saya tak boleh, kalau saya tak buat macam ni, dia jadi serius balik. Kadang-kadang kena cuit-cuit sikit. Jadi Izzani dia uji macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, bila kita cerita lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bila tukar kalender kita berapa? 20 April 571 ke 17? 71 Masihi lebih kurang 20 April.
lahirnya Nabi, dan bukan lahir satu Nabi. Nabi-Nabi lain juga, ada 124,000 Nabi. Lahirnya Nabi ni tujuan dia apa? Kenapa Allah keluar lahirkan Rasul? Tak ada benda lain. Untuk menjadi panduan kita daripada bayi sampai mati. Bila sebut panduan, garis panduan, maka dekat situ dia ada tata cara dan dia terkait dengan ilmu. Jadi Rasul penyampai ilmu. Itu je. Jadi kalau Allah Ta'ala cakap terus dengan kita, dia tak jadi macam tu. Nabi Musa saja yang berdialog terus dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita tak mampu nak berurusan terus dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wujudkan satu insan namanya para Rasul, menjadi perantara Allah dengan kita, supaya tunjukkan kita macam mana nak jadi orang. Nak jadi pomen, pergi. Nak jadi tukang kebun, cari sendiri. Tapi nak jadi orang, maknanya tukang kebun yang mulia, pomen yang beribadah, yang bertakwa. Jadi bila Nabi lahir, orang duk tengok cerita yang magic. Nabi kecil-kecil awan duk ikut dia. Nabi kecil-kecil malaikat potong dada dia cuci. Tetapi tengok Allah nak tunjuk apa perjalanan tu. Kita ambil contoh lahir lah. Lahir baginda SAW, bapa tak ada. Abdullah on the way pergi Syria. Pergi Syria, tak sempat patah balik, Aminah mengandung. Keluar Nabi, lahirnya baginda SAW, menitik air mata Aminah, ni macam mana aku nak pikul anak yatim. Yatim bukan piatu lagi, yatim. Maknanya Aminah dah risau. Abdullah tinggalkan dalam 5 ekor unta, berapa ekor kambing, sebiji rumah. Pengajaran. Kat situ stop dulu. Apa Abdullah buat? Apa-apa pun mau ada rumah. Mau ada sedikit bekalan. Unta ni dipanggil kenderaan dan juga aset. Aset yang boleh dipegang lah. Boleh menjadikan sedikit bekalan. Dan kambing-kambing sikit. Jadi dalam usia sekitar 40-an ke berapa ni, sepatutnya manusia mengambil pengajaran kelahiran Nabi SAW ni. Detik awal beranak Nabi je, Abdullah dah prepare pun. So bapa-bapa, pastikan mesti mau ada rumah, kediaman paling kurang, mesti mau ada kenderaan paling kurang. Untuk isteri ikut jadi apa-apa. Ini ibrah pertama. Nombor 2, bila dah lahirnya Nabi Muhammad SAW, danlah susu ibu dia dalam beberapa kali je. Lepas tu pergi hantar, atuk dia pergi hantar, Abdul Muttalib hantar pergi kampung di pangkuan Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah tak mau. Pasal ni orang besar ni, keturunan besar. Abdul Muttalib lagi satu nak jaga anak yatim ni beban. Pujuk pun Halimah Sa'diyah pun setuju juga jaga Nabi. Moral of the story kat situ pula. Kenapa mereka hantar ke kampung? Sebab pendidikan awal kanak-kanak dan remaja sesuai dekat kampung. Ni belajar ni. Di kota boleh membesar. Kenapa Aminah Abdul Muttalib tak jaga sendiri? Dia hantar kampung. Untuk apa? Untuk belajar kehidupan dan juga language, bahasa, termasuk adab dan akhlak. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni, sekolah-sekolah tahfiz ke, IPT asalnya dulu, UiTM misalnya, tengok dia punya tempat bukan kat bandar besar. Dia mesti isolate, di ceruk-ceruk. Orang cakap dia tak mampu nak sewa. Bukan hal tu sangat. Nak asingkan diri dia daripada satu sudut kebendaan dan keduniaan, dari satu sudut yang tempat mudah untuk terima ilmu. Salah satunya di kampung-kampung. Orang belajar adab di situ, jati diri kat situ, dan kenal bahasa, berbudi bahasa. Beza tuan-tuan.
Ini saya pun kena macam ni kan, macam ni. Saya syukur dengan mak saya lah, dia hantar saya pergi Kampar. Kalau tidak, aku pun tak tahu jadi ustaz ke apa dah. Jadi kat bandar ni saya dah tak tahu jadi apa. Jadi orang juga lah, tapi nampak unstable lah. Jadi mak saya cakap tak boleh jadi ni. Masa tu nak SPM, kau pergi balik kampung. Bila balik kampung, dia memang environment lain lah. 9 dah tak ada apa dah. Pagi dah kena bangun, mandi air telaga, sejuk yang amat tu. Jadi tunggu bas tuan-tuan, tak masuk kampung sini. 2 jam sekali masuk, kena jalan ke simpang tu, jauh. Itu belajar rupanya. Belajar duduk dengan orang kampung, belajar tangkap ikan, belajar kenal sungai. Rupanya walaupun sedikit tahun, kalau saya tak pergi, saya rasa saya tak tahu jadi apa. Jadi boleh saya repair hidup saya dalam masa beberapa detik tu, jadi jugalah stable. Jadi saya renung balik, kenapa orang Arab anak lahir dia pun kampung. So untuk belajar, dia mudah masak, dia pandai meniaga, bercucuk tanam dan sebagainya lah. Jadi bila Nabi kita 5 bulan pandai cakap, 7-9 bulan pandai jalan. Ada ke anak cucu kita 9 bulan jalan? Belum tentu lagi. Nabi 9 bulan jalan, 12 tahun dah mula gembala kambing sikit-sikit. 2 tahun 2 tahun anak kita pandai dah buka YouTube. 2 tahun 2 tahun. Dia pun nak handphone dia sendiri dah. Ini pelajaran ada pada golongan Yahudi. Dia panggil pusat ini namanya kibbutz. Kibbutz ni dia kuarantin orang, dia asingkan supaya orang ini dilatih untuk jadi orang yang boleh hidup. Ini orang Yahudi, dia ada lebih kurang 200 pusat, di mana orang tu semua duduk dalam tu. Dia bagi makan, dia bagi tempat tinggal, dia bagi kereta. Duduk dalam tu berkhidmat je untuk negara. Tak kisah hang doktor ke, hang nelayan ke, hang tukang sapu ke, arkitek ke. Dalam satu bandar ni, katalah satu pekan ni, dia buat satu pusat center. Semua makan datang kantin. Ni yang dah kahwin beranak pinak ni, sekolah pergi sekolah dia, sekolah pergi sekolah dia, sakit pergi klinik dia. Tak ada kereta, tak apa, pilih kereta mana yang ada, nanti datang pulang balik. Ini nampak macam bagus, tetapi nampak penghambaan moden pun ada. Kerana orangnya tak memiliki apa-apa. Yang memilikinya adalah penguasa. Dia pun boleh pakai, tapi dia tak memiliki. Dia tak ada rumah sendiri, tapi dia bagilah rumah. Kau rumah ni, duduk, beranak banyak-banyak, nak makan. Jadi tapi dia tak ada duit lah. Dia tak ada duit. Dia pergilah nak pergi shopping ke apa ke, dia pusing kat dalam tu je. Ini mereka buat. Dan anak-anak kecil 2 tahun dia dah suruh pegang cangkul. 2 tahun. Dan memang industri, kalau tengok industri dia lah, kalau dia industri pertanian dia segar bugar. Pasal budak umur 2 tahun dah pandai cucuk tanah. Handphone memang dia tak bagi pegang. Ini orang Yahudi. Saya letak tepi orang Yahudi lah. Kita ada Rasul kita. Rupanya Nabi pun buat macam tu. Lepas tu hantar anak-anak, kalau belajar biar jauh sikit dari kita. Dan jangan jauh tu kat tempat yang besar-besar bandar ni. Biar ada tempat-tempat yang ada kampung sikit, yang dia ada sungai dan sebagainya lah. Ini for the first point. Pasal bila kita ambil kelahiran Nabi, kita kena ambil dia sampai remaja. Bila dia dah dewasa, dia dah masuk fasa umur 40 dan sebagainya dah. Kemudian punya cerita lah. Baik, alih balik kepada brother kita ni. Depan tak berlaku, hilang daripada radar. Buat apa? Okey, untuk sekarang ni saya untuk yang Ustaz cakap tadi dia pasal belacan tuan. So saya rebranding Cube Pati Udang Izani tu saya hantar kepada koperasi angkasa. Okey. Untuk bisnes-bisnes lain saya ada buat skincare dan ada beberapa produk lain yang terbaru. Saya ada buat akademia ni akademi lah kan. Jadi maknanya saya ada sama belajar lah. Saya bahagian education design. Jadi maknanya saya design lah bahagian pendidikan ni. So jadi maknanya saya jadi kita panggil apa,
Kelas Education Design. Jadi maknanya di samping saya menyediakan program untuk akademi saya juga mengajar kat college space dalam bidang entrepreneurship. Jadi maknanya ialah di waktu saya free dan ada jadual-jadualnya, saya nak kena mengajar kat college sana lah. Di samping saya masih belajar lagi, saya buat MBA, dan satu lagi postgraduate level 7 tu, DBA tu masih belajar lagi. InsyaAllah agak boleh habis lah. Saya pun tak tahu dia punya cabaran ni besar sangat. Saya pun tak tahu dengan masa dia. Kita ada anak kan, ada kerja, masa tu lah. InsyaAllah lah agak boleh habis lah macam tu. Jadi yang dunia yang panah ni dulu konon ini tak dibawa modeling. Oh, dah tak kuat lah. Saya kalau saudara saya ada ramai saudara saya, anak dia lawa-lawa cuma-cuma dia. Zani, anak saya nak masuk, nak jadi ni. Saya cakap, buat kerja lain boleh tak? Saya cakap buat kerja lain boleh tak? Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab dia punya dugaan ni cabaran terlalu besar lah. Saya nak cakap pun tak kena saya cakap tak payah lah, saya cakap macam tu. Sebab mengundang kepada benda-benda yang memang tak baik. Selagi kita boleh elak lah. Saya cakapkan berdasarkan kepada pengalaman macam tu. So daripada kita nak biarkan adik-beradik kita, anak saudara kita macam tu, baik kita cakap betul tak payahlah buat kerja lain. Kerja kilang bagus saya cakap, market mana pun bagus saya cakap, tolong kedai mamak channel mana-mana bagus saya cakap. Dah tahu dah apa yang dia buat kan. Habis tu balik rumah ni, saya tak payahlah saya cakap. Selagi kita boleh hindar tu, kita hindar lah macam tu. Jadi sebenarnya saya sikit kongsi lah, kita memang involved dalam bidang entertainment ni. Ustaz menyanyi kan? Tapi dia orang tak tahu. Tapi memang saya nak beritahu. Jauh-jauh semua. Okay, tak. Aku mengajar kitab sendiri. Ada orang lari macam mana? Ada tuan-tuan dia lebih lah utama dalam bidang ni. Cuma saya lebih bidang, memang ada muzik, ada seni lukis. Saya jaga macam lagi gila. Ayah saya punya drama pun ada. Kami punya novel memang dia adaptasi. Saya kenal pelakon-pelakon, pernah berlakon juga, tapi saya tak boleh pergi sini. Pasal dia satu benda yang saya cakap terang lah, minta maaf lah kawan-kawan pelakon yang ada dengar ni. Dia agak menunggu orang, saya tak boleh. Itu memang dia sebenarnya Ustaz, kalau kita cakap kita berlakon, saya berlakon selama 20 tahun. Betul. Dia sebenarnya 2 hari tak tahan. Dia sebenarnya berlakon cuma 5 tahun je. 15 tu menunggu. 15 tahun tu menunggu. Dia macam marah kan. Itu hakikat. Tanyalah sama siapa pun. Dia cakap kan, okey, awak kena datang set pukul 7 pagi. Kita pun okey lah, kabut datang. Pukul 12 satu tengah hari buat. Itu masalahnya. Memang macam tu. Saya tak tahu macam mana boleh tahan macam tu. Itulah dia. Saya kalau jadi security gaji dah banyak. Dah banyak tu lah. Kalau tuan pelakon ni, dia macam ni tau. Aku belajar cerita. Tak apa lah. Saya dulu penerbit. Kita diambil novel kita. Kadang-kadang producer ni nak bodek kita, suruhlah kita berlakon juga. Faham lah kan? Pasal kita bos. Jadi ambil lah 1-2 watak. Kita pun datang, ada macam VIP sikit. Pelakon-pelakon ni segar dengan kita. Pasal dia bukan segar apa yang budak-budak baru ni, kadang-kadang dia nak continuous job kan. Dengan penerbit, dengan peringkat atasan ni, dia memang nak himpit lah, baik lelaki ke apa ke. Tapi isunya sekarang, bila kita duduk kat set tu, saya tak pernah terbayang yang pelakon menderita macam ni. Katalah pukul 9, saya ni nak shoot, adalah scene saya dalam berapa minit je lah, 2-3 minit je pun, kadang-kadang ada dialog sikit kan. So datang pukul 9, kita datang pukul 9, pukul 4 petang tak jalan lagi aku punya part ni. Kadang-kadang hal cuaca, kadang-kadang hal pelakon tu tak datang, kadang-kadang baju dia tak siap. Sekarang ni daripada pukul 9 sampai 4 petang ni aku nak buat apa? Memang tunggu, betul Leza ni cakap 20 tahun dia berlakon, 5 tahun dia berlakon, 15 tahun lagi tunggu. Saya tak boleh macam ni. Lepas tu dah bila orang tu pula ada problem, kita pun tunggu juga dia. Jadi macam mana tu? Jadi maknanya salah satu ya, unsur kebaikan ada uji kesabaran. Itulah kita pun sabar. Tak sabar pun dia ada limit dia. Sabar lama-lama pun jadi menanah juga sabar tu kan. So bila dah jadi macam tu, kita kata tak apalah, kita rasa dekat tu lah, kita cari benda-benda lain lah yang lebih
memberi lebih manfaat lah, lebih kurang macam tu. Itu satu. Bila saya tengok di dunia pelakon, satu lah, pergaulan mereka tidak terkawal. Betul. Saya minta maaf macam-macam. Minta maaf macam-macam. Betul tak? Pergaulan ni tuan-tuan tak nampak mungkin. Di belakang tabir mereka macam adik-beradik. Betul. Dengan dulu kameranya, dengan yang tukang prop ke apa ke yang runner sekalipun, saya betul lah Izani cakap. Sebab itu saya faham kenapa dia tak berlakon. Jangan cerita watak tuan-tuan, watak tu di kertas, ya? Watak tu di kertas. Walaupun dia jadi seorang ustaz sekalipun di dalam watak tu, tapi di luar set, di dalam set dia bukan ustaz. Dia bukan, dia totally bukan. Bila masa berlakon dia pakailah serban dia. Bila di belakang kamera, dia jadi balik alam tu. Sebab tu dia mengelak. Jadi saya nampak benda ni. Sebab itu menyanyi lagi senang. Nyanyi, datang pasal -1, dia setengah jam, ambil 2 lagu, 3 lagu, bye-bye. Dapat duit RM1,000, RM2,000. Nah, tapi yang menyanyi ada masalah lain dia pula. Sama lah juga. Entertainment, environment dia tak lari dengan noda dan dosa. Pasal tempat-tempat itu pun tak berapa cantik. Bila kita menyanyi kan, kadang-kadang tempat itu tempat hiburan. Of course orang yang datang tu bukannya pakai serban. Cuma dia tak pakai telekung. Yang ada 2 job yang last yang terakhir saya buat tu, saya rasa macam ada pembaharuan. Pembaharuan tu maksud saya apabila saya tengok ramai kru, kalau kita kata ada 15 orang kru tu, bila hampir 10 orang pergi solat, Alhamdulillah. Lain saya juga. Itu dah ada timbul kesedaran, timbul bagus lah saya. Baru saya dengar. Betul, serius. Saya tengok bagus lah saya juga. So jadi ada artis, ada kru yang bila sampai waktu dia memang dia solat. Sebelum ni memang susah lah kita nak tengok benda tu kan. Tapi sekarang ni saya tengok bagus lah saya juga. Betul. Alhamdulillah, sangat Alhamdulillah. Betul. Jadi ini satu pembaruan yang bagus lah. Baik, berbalik kepada fasa kehidupan Nabi SAW sejak lahir. Kita cerita dia sampai 2 tahun dia dah pegang cangkul, dia dah tolong pakcik dia jaga kambing. Maknanya kita dengan anak-anak kadang-kadang kena bagi dia rasa benda praktikal hidup. Teori datang kemudian tuan-tuan. Sebab tu Jibril datang umur dia 40. Baru fikir nak hafal teori, baru fikir nak hafal ayat Quran. Bukan umur 6 tahun dia hafal Quran. Ni ambil. Sebab tu lahir dia Nabi, lahir dia baginda SAW, nak tengok dia sampai dia wafat. Kenapa Tuhan setting umur 40 Quran baru datang kat dia, dan dia hafal Quran totally umur dia 60 lebih. Pasal Quran tu pun 23 tahun. Pengajaran kat situ, orang tua janganlah fikir dah tak boleh nak hafal Quran dah. Angguk. Bila umur 50, saya buka Iqra' free tuan-tuan. Mengaji Iqra' free. Cekrik yang datang. Dah sampai free pun tak mau. Saya buat free physical di Masjid Zaya. 3 orang datang. 1 perempuan, 2 lelaki. 2 anggota JPDNCP lah. Dan di luar karya. Datang majlis malam-malam. Ni, kita banyak kerja di sini. Bukan nak berungut tuan-tuan. Kalau saya berungut jadi tak ikhlas. Tapi kadang-kadang kita cakap juga lah. Datang kita istiqomah, konsisten, tunggu-tunggu. Tak jadi ustaz. Dan ada 3 orang kadang-kadang. Yang 3 orang ni bagus lah. Dia dengarkan dia marah saya. Tapi yang lain tu, yang insya-Allah tak datang tu, asal sebut je insya-Allah tak datang punya. Sedih aku. Ini satu. Lagi satu yang sedih, saya pernah sibuk sangat di sini. Kelas online Quran saya mesti kena on. Tahu saya on kat mana? Pacak benda ni lebih kurang dekat tengah-tengah shopping mall Tesco. Saya bersila kat bawah. Kawan saya tengah lukis dinding. Saya nampak tempat tu okey sikit. Saya pasang, tunggu pukul 9.30. Ada dah 2 ketua keluar. 2 ketua saya takkan nak on pasal nanti kalau dia dah skip. Terus saya tunjuklah. Orang tu tak aku kat mana. Saya pusing kamera, saya tunjuk. Ni kedai 2 baju, ni kedai 2 minyak wangi ni. Aku duduk tengah-tengah jalan ni, kau tahu tak? Bukan saya saja nak menunjukkan simpati itu, tapi kadang-kadang kita masa kan.
Dan tempat tu okey sebenarnya, tapi saya nak tunjukkan dia, korang boleh usahakan untuk dapatkan ilmu. Kalau aku boleh buat macam ni, kenapa kau tak boleh? Sedangkan kau dalam kereta, kau berhentilah kejap. Kalau kau kat rumah lagi senang. Dah semua tutup muka, muka saya je nampak. Malu. Malu Ustaz. Apa nak malu? Kalau saya pun saya malu Ustaz. Habis kau nak tutup muka? Keluar kat TV tak malu? Itulah juga. Aduh, ni Betul Ustaz, dia kadang-kadang kadang-kadang orang di sekeliling atau punya jiran, dia orang tak kata kat depan-depan, kadang dia kata belakang-belakang. Itu masalahnya orang kita ni. Ya. Tengok, umur dah 50, baru dah belajar mengaji Quran. Dulu 20 buat apa? Tengok, padahal kawan tu ikhlas nak belajar mengaji, tapi di sekeliling dia orang-orang yang tak apa nak positif tu, dia jadi malu, dia rasa down. Down. Kau yang tak down. Sebab tu saya cakap Nabi SAW mula dikenal, dia ajar Quran umur 40. Apa yang dia belajar dulu ni? Allah bekalkan dia apa? Nak jadi Rasul ni 40 baru ajar Quran ni. Sebab itu sebelum 40, daripada kosong umur dia sampai 40, semua praktikal hidup. Semua praktikal. Sebab tu kalau budak-budak tak pandai akademik, jangan risau, you belajar kemahiran. Ini sirah tuan-tuan, dia bukan tipu. Allah boleh hafalkan dia umur 5 tahun. Tapi kenapa tak sampai macam tu? Kenapa tunggu 40? Kerana kematangan manusia tu dekat 40. Tetapi sebelum dia umur 40, dia dah dibekalkan dengan knowledge kehidupan. Tadi dia 2 tahun dia dah pegang ternakan dan sebagainya. Memanglah dia macam budak, kejap lari sana, kejap lari. Tapi dia dah didedahkan lah. Umur 6 tahun, pulang balik kat mak dia, Aminah pegang sekejap je, meninggal Aminah. Yatim, piatu terus. 6 tahun. 6 tahun Abdul Muttalib pun jadi sedih. Aku dah tua, siapa Muhammad kau nak pergi tengok ni? Pakcik-pakcik kau ni semua ada ni, kau kat siapa kau nak pergi? Dia pun pilih, dia pilih siapa? Abu Talib. Abu Talib ditakdirkan orang yang paling susah dalam family tu pula. Bila Abu Talib susah nak menanggung Muhammad ni macam mana, dia bukan Abu Jahal kaya. Abu Talib ni susah. Jadi bila orang susah, dia membesar 6 tahun sampai ke 15 tahun lebih kurang, belajar kerja juga. Apa kerja Abu Talib? Abu Talib buat catering. Jangan cakap catering macam kita ni. Orang yang pergi jemaah haji, dia buat prepare makan. Itulah kerja orang pergi haji. Ustaz tu bukan jahiliah punya zaman ke? Cara dia pergi haji lah dulu, sebelum Nabi repair. Sebab tu orang musyrikin Mekah ni, dia panggil musyrikin, dia tak panggil kafir. Memang kafir, tapi dia lebih kepada syirik. Dia tawaf bogil, kadang-kadang dia letak berhala dekat Kaabah, tapi jemaah haji dia tak lah. Ni Muhammad belum dapat wahyu lagi ni, dia orang dah tawaf. Jadi bila dia pergi haji, Abu Talib tolong prepare makan. Nabi Muhammad tolong caterer. Tolong jaga kambing pakcik dia juga. Jadi Nabi diajar meniaga, dia ajar kehidupan umur 5, 6, 7, 8 tahun. 8 tahun. Sebab itu kita kena bagi pendedahan kepada anak-anak kita seawal umur 7, 8 tahun ni dengan kemahiran juga. Skill, soft skill, skill tangan, apa saja yang kita boleh suruh. Pasal apa? Kita duk sayang sangat. Nyamuk satu kena pun kita kejar nyamuk tu sampai pecah pinggan. Nyamuk ni satu, bila nenek dah badan berapa kilo, nyamuk nak capai dekat atas katil, panjang katil, roboh katil. Dia katil roboh, jangan cucu aku kena satu nyamuk. Ni masalahnya. Lama-lama cucu humpuk kepala nenek tu. Tak apalah, budak kecil, kaki dekat sini lah, tak apa, ish macam tu je. Ish macam tu. Nabi yatim piatu dididik dengan praktikal hidup. Sebab tu kalau nak jadi anak macam Nabi, you kena ikut step. Jangan berhentikan sekolah pula. Janganlah ustaz gemuk tu cakap kena ikut Nabi. Umur 40 nanti suruh dia sekolah ambil SPM. Taklah macam tu. Tetapi jangan tinggal praktikal hidup. Apa dia? Perempuan boleh suruh potong sayur, suruh basuh kasut,
Suruh jemur kain. Anak aku dia buat tak dengar je tu, geram betul aku. Dia sambil cakap tu dia bagi kedai situ. Kedai depan ni seorang. Basuh kasut, sapu sampah. Ya, kita tak ada kebun, tapi rumah kita dah macam kebun. Suruh urus rumah kita pun dah cukup dah. Itu pun keluar air mata dia buat ni. Ya, entak kaki dia pergi. Tolong sila. Habis rumah nak runtuh. Baru suruh sidai, baru suruh gosok dia punya baju. Muka macam tak makan 2 tahun. Tukar jadi purple sekejap, pink sekejap. Kaki ini kena suruh. Dah tak ada kebun nak suruh. Takkan nak pergi beli kambing pula. Kalau ada kebun kat kampung tak apa lah. Ada kolam apa ni, budak-budak bandar. Maka didiklah dia dengan praktikal hidup dia. Yang lelaki suruh pegang hammer sikit. Ni bapak tukang kontraktor, dia skru pun kadang-kadang ke kanan ke kiri je. Saya pernah jumpa kawan macam ni. Umur 40, masa tu dia 40 lah. Berapa puluh tahun dulu lah. Bayangkan, saya naik kereta dengan dia pergi ke Perlis juga. Kita tempat lain. Kita pun naik kereta dia confident je. Lepas tu sembang. Saya teringat lah, jalan masa tu dia jam sikit. Kau dah cek air ke belum? Air kereta. Dia cakap, air kereta kena cek ke? Saya tak tahu nak menjawab semula apa nak. Pasal tahap tu dia, kalau dia cakap belum ke lupa ke, dia jawapannya okey. Dia cakap kena cek ke? Lepas tu saya pun tanya, bila last kau cek? Aku tak pernah cek. Habis takkan kau tak pernah buat apa-apa ni? Tak. Masa tukar minyak hitam, orang tu tengoklah sekali. Laki ni tau, bukan pundan. Laki. Jadi last kali kau servis tu bila? Ada tahun lepas. Ni dekat setahun dah ni air dia tak ada tengok ni. Saya terus berhenti semua dia. Kau berhenti kereta kau sekarang juga. Tunggu sampai radiator tu sejuk. Saya tak boleh terima tuan-tuan. Seorang lelaki bawa kereta dah berpuluh tahun, dia tak tahu kena isi air. Dia praktikal hidup lah. Wiper tukar tak tahu, isi angin tayar kereta tak tahu, isi minyak pun kadang-kadang masuk diesel. Tuan-tuan, kita tak ada kebun, tapi takkan benda ni tak boleh ajar anak. Ketak-ketak dia, saya suruh dia buka aircon. Saya dulu servis aircon, buka skru. Tak apa, dah tak buka skru. Tahulah pegang sepanah. Ini minta sepanah, keluar kasut pula. Barang pun tak kenal. Hammer ambil lesung batu. Pasal dulu-dulu tak ada hammer, pakai lesung batu. Martun. Martun. Itu nama dia Martun. Kami panggil Martun. Dia macam ada campur Itali sikit tu. Campur. Jadi itulah dia sampai ke bibit-bibit remaja. Masa ketiga kan, saya sambung remaja sampai ke dewasa. Ini pengajaran ni supaya orang kalau cerita pada Rasul, orang cerita je dia macam ni, dia lahir macam ni, Halimah Sa'diyah bagi susu macam tu lah. Tapi tak apply kat diri. Tuhan buat macam tu, apa you kena buat? Bukan tengok aja cerita tu. Contohnya 5 tahun, 4 tahun dibelah dada, nampak? Sahabat dia nama, ada seorang kawan dia, apa ni, anak susu sama Halimah Sa'diyah. Jadi dia adik-beradik susu lah. Selalu main dengan Nabi. Tengok-tengok Nabi duduk atas batu. Ada kiri dan kanan dia satu makhluk besar berwarna putih. Dia datang, suruh Nabi baring, pergi potong dada Nabi. Kawan ni balik pergi jumpa Halimah Sa'diyah. Mak, ni adik aku. Dia pergi adik susuan lah. Adik aku ada 2 orang, aku tak tahu siapa, dia pergi potong badan Muhammad. Panik Halimah Sa'diyah. Orang pihak panggil libang libu. Orang sini panggil apa? Orang tahu tu. Panik yang tak terhingga. Orang tahu lah pelik. Kalau Penang panggil apa pula? Kalut lah. Kalut lah, jadi kalut. Halimah Sa'diyah jadi kalut macam pula. Cempera. Cempera. Cempera dia apa? Macam kuih ke apa? Tu lah. Ustaz dia fikir nak makan tu lah. Cempera. Cempera 5,000 kilo besar. Dia pun lari-lari lagi nak cari Muhammad. Tengok-tengok Muhammad relax. Apa benda kat kau Muhammad? Tadi ada 2 orang datang, aku pun tak tahu siapa. Dia bukan cakap macam ni. Kita explain lah macam tu. Asal pandai macam ni.
potong, cuci dada dia cuci hati dia, masuk balik. Jangan buat belah tuan, belah anak pula. Kalau kau tahu bukti cintaku padamu, ambillah kapak belah dadaku. Apa tu pun ini. Jangan buat penyakit macam tu. Sekarang main potong-potong je ni. Bini tak buat tinggal lagi, potong. Baik potong kepala tu pun. Jadi cuci, okey. Kita dengar cerita tu, Allah, mukjizat Nabi. Nabi punya hati dah bagi bersih. Nabi punya hati disucikan. Okey, cantik. Kita nak ambil apa pelajaran tu? Jadi umur 5 tahun dah boleh cuci hati anak. Kita tak perlu keluarkan hati dia terus dengan kelorok. Tapi kita boleh tahu Nabi umur 4 tahun 5 tahun, malaikat tolong cuci. Allah arahkan dia cuci hati. Maka aku tak boleh cuci hati aku, anak aku dengan macam mana Nabi dicuci. Maka kita boleh cuci dengan ilmu dan didikan. Inilah fasa awal kita dah boleh bentuk akhlak dan jiwa dia. Itu pengajarannya. Ini tengok cerita, bolehlah Nabi hati dah kena cuci. Aku patutlah hati hitam kena pokok lagi. Memanglah macam tu lah. Macam tu lah, tak dapat apa pengajaran. Jadi tak sokong. Kadang-kadang Okey tak. Laju je Mak. Ni bagus. Saya jujur. Jujur bagus ni. Ada geng apa dia? Ada. Okey, kejap lagi kita sambung. Saya jaga visian ni. Jadi sekejap lagi saya sambung fasa remaja sampai Nabi SAW kahwin. Lepas kahwin kita kena tanya Izani pula sambungannya. Jadi Izani tadi dah cerita berniaga sikit apa sikit, tapi dia tak cukup puas ni. Ready? Okey, teruskan. Dunia glamour, dunia yang dicintai. Betul. Orang kenal, orang suka dapat job senang, kita pergi mana-mana. Awak nak buang benda ni dengan nak duduk geng talam tadi, semayang tadi, pelakon-pelakon semua dok Bentley dengan apa ahli syurga ke apa ke ni. Ni nak tinggal satu benda besar. Okay. Ada orang dia berhijrah ke apa, dia tak tinggalkan benda besar. Betul. Nama, kemegahan dan tahta sebagai pelakon tu besar. Betul. Dan ada income yang besar. Okey, betul. Setuju. Macam mana you hadapi situasi, mesti Tuhan puji lagi. Macam ni Ustaz. Okey, walaupun hampir, katalah orang Melayu kat Malaysia ni ada beberapa juta orang, mungkin dalam berapa persen, katalah 60 atau 50-60% kenal saya sebab saya melakon kan. Okey. Tapi Ustaz kena faham Ustaz, sebenarnya 50-60% itu cuma atas bumi je Ustaz. Tapi belum tentu lagi yang kat langit tu kenal saya. Kita nak yang atas tu kenal saya. Itu Ustaz. Jadi maknanya macam mana kita nak buat jadi sampai yang atas tu sukakan kita. Jadi kita kena buatlah benda-benda yang memang telah ada guideline yang telah dicakap. Oh ini boleh buat, ni tak boleh buat. So you rasa you nak buat, you tamulah akibat dia. Dia dah beritahu you kalau you buat juga benda tu memang tak boleh, tapi you tetap juga nak buat. Ada tempat dia. Masuk tu. Itu nak pakai tu macam mana? Ustaz, itu betul. Saya apa yang Ustaz cakap tu lah, untuk kita dalam kehidupan kita perlukan wang dalam kehidupan kita. Itu maknanya bila kita semua kita kejar dunia, memang bila kita kejar dunia macam kita kejar bayang-bayang Ustaz. Duit tak pernah cukup Ustaz. Tapi bila kita kejar redha Allah, dia cukup. Betul saya cakap. Betul. Kalau kita kejar dunia, memang tak pernah cukup. Kita kejar bayang kita, ada pernah kita dapat? Takkan dapat punya. Tapi bila kita kejar redha Allah, kita kejar apa yang Allah suruh kita buat, insya-Allah benda tu akan datang pada kita. Akan datang pada benda yang kita tak sangka datang. Saya ni seorang Ustaz, saya tak pernah terbayang yang satu ketika saya ni nak sambung ambil master. Saya tak pernah terbayang. Dan saya tak terbayang yang saya ni dia orang panggil jadi lecturer kat College Space UTM. Saya tak pernah terbayang. Saya tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Lepas tu saya pun tak terbayang yang saya sambung belajar yang education design yang tahun lepas tu. Kenapa sampai saya jadi academic director. Saya tak terbayang. Saya memang tak ada aim, tak ada target langsung. Tapi benda tu jalan, dia smooth saja. Saya tak tahu. So jadi saya rasa benda tu semua aturan Allah lah. Tapi untuk kita nak capai benda-benda tu adalah ujian, adalah cabaran dia. Bukan tu dapat je kan. Kena hadap kan macam mana kan. Itulah. Apa yang jadi cerita ni, saya dengan dia sama tuan.
Cuma saya terus buka jadi ustaz. Dia punya usahawan dia lah. Tapi titik kita pernah ditegur oleh Tuhan. Mesti ada titik turning point manusia ni disentuh hati. Saya pun macam Izani, saya tak tahu saya jadi ustaz ni. Saya tak tahu saya sekarang master dekat opsi ke ni, umur. Tapi faham lah bila kita dah berumur, anak dah besar, sila-sila anak potong kita lagi. Kita bukan senang nak belajar. Betul. Tapi saya tak sangka saya macam ni. Saya tak sangka saya jadi kontraktor. Saya tak sangka saya jadi itu dulu. Kita duduk dengan hiburan ni. Tapi bidang saya melukis lah, melukis orang. Lepas tu nyanyi sikit, apa sikit, jaga penyanyi, jaga apa. Jadi sebab itulah saya cakap dengan Cik Azmi, you nak siapa, saya boleh bawa insyaAllah. Pasal ni dalam family kita. Alhamdulillah ada hati-hati perempuan yang saya tegur-tegur jadi juga pakai tutup. Walaupun dia tak berapa sempurna lagi lah. Macam Izani cakap, tadarus tu peringkat. Dan manusia ni nak ditegur, nak berubah, dia bukan boleh sekelip mata. Sebab tu Islam datang, dia bukan dia datang turun mengejut semayang tu turun 2 rakaat je dulu. Lepas tu buang arak dulu, pelan-pelan arak pun proses 3 kali turun ayat Quran. Sesungguhnya di arak tu ada yang baik, ada yang tak baik. Maka yang tak baik tu lagi banyak. Tegur macam tu dulu, warning dulu. Lepas tu orang duk mabuk pula semayang. Jangan kau hampiri tempat solat kalau dalam keadaan mabuk. Stop dulu, arak kalau nak semayang. Lain luar semayang boleh mabuk. Lepas tu muktamad terus diharamkan arak, baling terus cawan serta-merta. Tapi Tuhan nak tunjuk ni satu. Tengok ayat Quran turun di Mekah, ayatnya pendek-pendek je. Allah yang belakang-belakang ayat Quran tu lah. Pasal apa? Cerita tauhid. Jangan syirik, sembah Allah. Jangan sini, bukan cerita pasal puasa, bukan cerita pasal mandi wajib. Buang yang besar dulu, kesyirikan dulu. Buang dosa-dosa besar dulu. Baru Nabi Isra Mi'raj itu pun dah 10 tahun. Baru Tuhan bagi solat. Solat jemaah pula bila? Azan datang bila? Azan datang selepas hijrah. Dan seterus-terusnya. Manusia ni dia perlu step. Bukan semua orang tu boleh bagi esok terus jadi baik. Jadi Izani telah dididik dengan cara yang macam dia join jemaah yang dia jumpa kan. Di sikit-sikit tu dia bentuk. Apa yang Izani cakap tadi semua sunnah. Dia cakap makan guna tangan dia. Betul. Di tangan ada keberkatan. Jilat jari Nabi suruh. Betul. Dan kalau dia pinggan, Nabi suruh ambil calik pinggan ni, tinggalkan sisa. Orang tak berani buat, tapi dia pun, saya rasa dia pun geli juga. Beli. Tapi bila dia dah buat, masuk kat dalam tu dia letak sikit garam. Apa dia nak garam pula. Lepas tu saya punya itu dia akan neutralizekan badan kita. Jadi ada enzim saintis pun dapat kaji. Izani cerita pasal tidur tadi. Nak tidur baca apa, tidur ngiring macam mana, tu semua sunnah Nabi. Dan tadi dia cakap nak namanya disebut di langit. Ni satu hadis, tak silap saya daripada Bukhari, tak silap saya hadis sahih, tapi hadis yang sahih. Tiada satu kumpulan, kata Nabi SAW, tak ada satu kumpulan yang duduk berzikir kepada Allah Ta'ala macam kita ni, duduk mencari ilmu, mengingati Allah, berzikir kepada Allah Ta'ala, melainkan para malaikat akan duduk dengan kita. Satu, malaikat akan duduk dengan kita, labuhkan sayap, dia pun parking sama. Lepas tu Allah Ta'ala cakap rahmat Allah turun kepada kita. Rahmat ni kasih sayang, Allah turun kepada kita. Kemudian Allah Ta'ala kata, Nabi cakap apa? Sakinah. Itu tenang. Dia tenang. Duit, macam Izani cakap lah, bukan dia tak suka duit. Satu job berapa? 8, 11, 12 ribu betul kan? Sin sikit-sikit. Tapi tenang tu. Ada duduk sini, dapat mungkinlah sikit-sikit niaga belancan, niaga apa tu. Dapat, tapi hati tu tenang. Sakinah, ni janji Nabi. Dan ayat Zani cakap tadi, Allah sebut nama kita, para malaikat di sisinya, di langit. Allah sebut-sebut. Dia tak nak orang di dunia ni sebut sangat. Dia nak yang dekat langit sebut dia. Saya pun tak tahu, tapi bila saya duduk belajar sikit kan, rupanya kita malam ni kita dengar, kita datang dekat surau Al-Ikhlas ni. Ini kita panggil masjid ilmu. Bila masjid ilmu, saya dah lupa dah. Tapi yang saya ingat dia, berapa ramai Allah utuskan malaikat turun bersama kita. Betul? Saya pun tak tahu. Tapi bila kalau saya belajar, macam tu punya,
macam tu. So sebab kadang-kadang kita tengok kenapa orang tu dia pergi katakanlah kerja jemaah tu keluar. Saya pun dia ni, saya tak tahu dia tak pergi kepada yang selalu datang masjid, selalu datang surau. Dia pergi kat kelab tengah tepi jalan tu, yang orang pergi karaoke, yang orang tengah minum, yang ponda-ponda tu. Saya cakap, level dia orang dahsyat lah. So saya ikut jugalah, pergilah. So ada kita ketuk rumah orang kan. So tak ada apa pun. Saya cik petang ni ada sikit majlis kat surau tu, datanglah ada sikit. Kita biasalah nak umpan tu, kita tak ada cakap ceramah, ada sikit, ada jamuan-jamuan sikit, adalah sikit, datanglah. Lebih macam tu lah. So kita harap jamuan tu tarik minat dia supaya dia datanglah dengar apa majlis pada malam tu. Itu lah. Tapi yang hampas itu kuat pun ada Ustaz. Terkejut saya, kuatnya dia hampas. Tak apalah, dia cakap itu. Jadi kita doa baik-baik. Jangan terang kita nak mati dia balik, tak boleh. Sebab dia belum sampai lagi. Itulah. Kalau kita duduk macam ni, hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang datang ke rumah Allah Ta'ala hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarnya, maka dicatat pahalanya mengerjakan haji secara sempurna. Dah dapat pergi haji dah. Cuma semata-mata kerana Allah Ta'ala mengajar ataupun belajar. Jadi lagi satu hadis besar, Allah masalah katarika, para siapa menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia masuk syurga. Syurga tak boleh masuk tanpa ilmu, tuan-tuan. Nabi lahir untuk bagi ajar kita. Kita tunggu dia umur 40 nak ajar kita. Sebenarnya pengajaran tu daripada dia beranak lagi, ibrahnya. Sekarang saya nak sambung pula. Nabi remaja meningkap sampai ke dia dewasa. Dia dipelihara oleh Allah Ta'ala daripada maksiat-maksiat mata, telinga dan panca indera. Bahkan pernah ditidurkan ketika dia nak tengok satu konsert. Ini pendidikan ni. Jadi kita jangan tengok, wah, wonderfulnya. Ya, anak kau pergi tengok mana ni? Tiket 3-400 ni. Bukan 3-400, kadang cecah 1000. Tengok siapa? Pendidikan Nabi tak macam tu. Bukan tak berlaku kat dia. Tapi macam ni kita nak ambil tu, okey, anak aku pun tak boleh pergi tempat-tempat macam ni, macam tu. Pasal Nabi diajar macam tu. Jadi kita tengok balik, sampailah beliau kahwin, baginda kahwin dengan Khadijah, umur lebih kurang 25. Budak sekarang pun tak nak kahwin umur 25-26. 30 tak kahwin lagi, 40 baru nak kahwin. Saya tak tahu dia dah kahwin dulu, dia sini sama-sama. Tapi you kahwin dulu. Saya 32. 32. Sekarang ni lagi dia trend, bukan lelaki lambat, perempuan nak kahwin lambat. Kenapa je ni? Itulah saya cakap, kita kejar dunia. Terus terang saya, kita kejar dunia. Itu kan sebenarnya memang tak pernah cukup. Sebenarnya saya dulu satu ketika saya condemn dari orang yang main TikTok ni. Sebab bila saya tengok TikTok ni, semua duk menari berayun depan game. Saya cakap, aduh, saya cakap tak mengaruh lah. Tapi satu ketika lepas lama-lama saya tengok lagi TikTok, dia cakap kita sekira. Saya tengok dia ada Ustaz Wadi kita sekira. Baguslah saya cakap. Jadi maknanya apa benda yang kat atas muka bumi ni, kalau kita gunakan cara yang betul lah jadinya. Itu semuanya terpulang pada kita lah. Bila jadinya beliau baginda dengan Khadijah, dia awal-awal ni masuk kerja. Jadi Nabi SAW bekerja umur 20 tahun, daripada muda dia kerja. Jadi kita ambil pengajaran kat sini, anak-anak bila cuti sekolah suruh dia pergi kerja. Pasal ni Nabi macam tu. Ialah Nabi tak adalah sekolah yang proper, tapi pendidikan kerja ni sebenarnya praktikal hidup. Saya cakap terang tuan-tuan, kita tengok orang kenapa tak pandai belajar bahasa Arab. Tak terang. Bahasa Arab belajar, tulis, baca, faham. Terus start kelas macam tu. Sedangkan cuba tengok anak kita, apa dia belajar dulu? Masa dia umur 3, 4, 5 tahun, dia belajar apa? Kenal benda dan cakap. Dia tahu tulis? Tak tahu. Dia tahu baca? Dia tak tahu.
Tapi dia boleh tahu sebut dan boleh cakap. Bila dia kenal huruf, umur 6 tahun tadika, baru tahu A, B, C, baru tahu eja W, U, K, U, buku. Sebelum masuk tadika, dia tahu tak buku tu apa? Dia dah kenal. 6 tahun dia dah kenal langsir, kipas, lampu, dapur, bilik air kucing. Jadi dia datang sekolah, dia belajar macam mana nak eja benda yang dia dah tahu. Dia kenal dah benda tu. Cikgu ajar macam mana nak eja bola. Dalam otak dia dah tahu bola tu bulat tu. Jadi bola, dia dah terkenal bola tu benda ni, B-O-L-A. Masalah sekarang, maknanya cara yang betul nak belajar bahasa Arab, dia dah kena belajar cakap Arab ni. Cakap je sampai kita dah tahu vocab tu. Sebab tu Bangladesh datang sini, dia bukan tahu baca. Dia tak tahu baca. Dia tak tahu baca, dia tak tahu tulis pun. Tapi dia tahu cakap. Berapa bulan je dia duduk sini, dia boleh cakap semua lah. Ayam mau kasih potong 3 ke apa, tak kisahlah present out 10 ke apa 10 ke. Tapi kita faham lah dia cakap apa. Itu lemah mau kasih banyak ke, kasih sikit ais mau taruh ke. Semua out lah kalau ikut kan. Mau panas ke suam ke. Tu ais mau kasih taruh, ais mau kasih taruh. Kalau tulis buruk rupanya ni. Tapi kita pun cakap sama. You kasih taruh lah. Apa itu pun tak tahu ke? You Bangla ke saya Bangla? Dua-dua sudah lebih kurang saja. Sama. Bila kita cakap dengan asing sama, Ceng, berapa lama tak ada jumpa saya lah Ceng. Ayo, kawan sejak sekolah Cina, dia daripada lahir duduk sini juga. Kita pun tak tukar. Bila kita cakap English, berterabur habis. Masa dia tengok ke kiri kanan depan belakang, tapi dia faham. You go straight there and then you look at the big house there. You look left, you walk left, and then two step left, you turn right. Aduh, teruk betul budak ni. Tapi dia faham lah. Dia faham. Bila nak pandai, kalau belajar-belajar turun kertas. Ini ahli kenal wow, buaya ke apa. Piramli kan dah tunjuk dulu. Yang paling best piramli lah, langsung tak keluar bunyi. Pusing. Sekejap seorang cakap syair. Ini dia dah tunjuk dah dulu. Belajar cakap dulu. Sebab itu Nabi SAW, Jibril alaihissalam bagi mukadimah hafalan tu Quran ni belakang. Awal-awal ajar Nabi adab, akhlak, praktikal hidup dulu. Sebab tu kita jangan takut budak SPM fail. Mak dia nangis, tak ada boleh buat bubur. Habislah masa depan anak aku, habislah masa depan. Pergi cari vocational ke apa, pergi cari mekanik ke apa, pergi belajar repair motor ke apa. Sudah ni esok ini yang kerja. Kerana praktikal lebih mahal daripada teori. Saya cakap tu lah, dengan praktikal anda dapat teori, dengan teori belum tentu awak anda boleh praktik. Sebab tu saya sampai umur macam ni pun cari sini, pergi jadi anggota, pergi jadi apa, nak kumpulkan profil tu, supaya bila saya dah masa ni saya nak jadi pensyarah juga macam ni, InsyaAllah. Tapi tengok macam mana Zani jadi pensyarah. Kalau dia tak ada pengalaman puluhan tahun dalam bidang, betul? Kalau dia ada kertas saja, kalau dah kata dekan profesor, saya ni pandai berlakon tau, saya ada degree berlakon. Dia orang tak layan pun. Degree, muka kau pun tak pernah nampak pun. Ni degree kau kerja apa sekarang? Adalah buat kerja bank lah. Tak boleh nak jadi pensyarah ni, walaupun akademik kau capai. Tetapi Izani, ini aku kenal. Mungkin dia ada akademik sikit, tapi ini aku kenal. Kau boleh jadi pensyarah, nampak? Pentingnya praktikal. Ini realiti je ni. Sekarang kalau nak jadi pensyarah, bukan cukup kertas je. Hang boleh buat tak boleh buat, tahu buat tak tahu buat, apa benda yang you pernah buat. Sebab tu saya cakap terang, tauliah agama yang kita ada tauliah wilayah dan apa, jaiz. Kita di interview, dia orang bukan tengok sijil sangat tuan-tuan. Semua orang belajar agama di sijil. Semua orang belajar agama, budak-budak datang semua ada sijil. Tapi dia tanya apa? Dah mengajar mana? Apa pernah pergi ke mana? Saya tunjuk surat. ITM pernah jemput, custom pernah jemput, bernama pernah jemput. Itu yang dia nampak besar. Oh, ini ada experience. You pernah pergi lapangan juga. Kalau setakat degree master ni, dia dekat kertas je. Dia nak quality. Sebab tu Nabi dah daripada lahir dia dah ditunjuk praktikal. Hantar kampung, belajar.
Tapi cara dia lah di zaman dia. Cara kita di zaman kita, pastikan anak-anak anda tahu salah satu kemahiran. Tak kisahlah perempuan masak ke, jahit ke, apa ke, sokan ke apa, tak kisah, mesti mau kena ada. Pasal future yang dibesarkan ialah apa yang anda boleh buat, bukan anda tahu tapi tak tahu buat. Ni sekadar dulu saya nak share dengan tuan bunyi lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran daripada kelahiran Nabi SAW, study balik. Nabi dididik dengan akhlak dan moral jati diri sebagai seorang manusia di kampung, supaya dia jadi insan yang tahu sepi dahulu sebelum Allah nak wahyu kat dia. Dia prepare. Umur 40 dia prepare. Dia tahu buat macam-macam. Dia tahu meniaga. Dia tahu. Dia ni masa 11 tahun dia pernah, pakcik dia pernah perang. Dia tukang asah tu, buat apa ni, mata panah. Dia tak perang tapi dia dah prepare senjata. Dia bekalan tu. Praktikal juga. Jadi inilah belajar balik sirah Nabi, tengok masa lain macam mana Nabi SAW membesar, dan itulah pengajaran Allah nak ajarkan kepada kita. Jadi penutup saya nak bagi Zani, bagilah sedikit kata-kata Zani. Dia banyak diam ni tuan-tuan, tak tahu dah dia rekong apa. Ada calon tak tuan-tuan ni kat sini? Saya tak tengok. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh apa? Betul? Tak, saya tak tengok pun. Semua dah tengok pun, Ustaz ni dah tengok. Ada calon tak? Tak tengok pun. Oh, tak tengok? Dulu ya dah saya tengok. Sekarang tak tengok dia, ya je. Okey, jadi mana macam itulah saya cuma bagi pengalaman. Mungkin abang-abang, kakak, cik-cik, semua adik-adik yang ada anak-anak di rumah kan. Jadi maknanya kita boleh-bolehnya bila kita guide tu, kita guide lah dia orang betul. Saya berdasarkan pada pengalaman dan apa yang saya lalui, perkara yang sebenar. Jadi mana-mana anak-anak kita, adik-adik kita yang rasa nak ke arah itu, mungkin kita boleh bagi nasihat sampai they feel like kita beloklah ke arah yang lebih baik. So jadi maknanya memanglah benda tu bagi pengalaman pada saya betul. Tapi kalau boleh, kalau cakap kalau dia tak buat lagi bagus, saya cakap. So kita dah tunjuk jalan yang betul. So ikut je lah. Saya dah terpaksa jalan yang tak apa nak betul. Macam tu sampai sekarang ni umur saya berapa? Dah nak dekat 50, 40-an lebih lah. Ujung-ujung lah ni nak masuk 50. Sekarang ni nampak je 25. Ustaz, jadi kita panggil tadi kosmetik tadi dia bawa. Tak bawa juga. Okey. Apa ada tu dah 49 saya. Okey. Sampai umur sekarang ni dia macam Ustaz juga ada macam-macam abang-abang, kakak, acik-acik yang lain. Dugaan dalam hidup masih ada. Kita kuat, kita ke arah pada agama kita, dugaan ni lagi kuat. Sebab orang nak test kita, dia tahu dia ni belajar macam-macam ni kan, ilmu dah okey dah ni, dia dah test. Saya seorang-seorang saya cakap ni dalam beberapa tahun ni, walaupun umur dah saya macam ni, masih ada lagi budak-budak umur 20-an mesej saya agak ajak saya keluar. Bila saya keluar, saya tahu akan jadi benda-benda yang tak baik. Saya cakap betul. Dia dah panggil pakcik tau. Tak, abang. Abang. Mula abang, lepas tu Ayu. Sudah. Sudah. Saya cakap. So, apa yang saya cakap, saya cakap, bil tu. Jadi maknanya satu suara akan mesti keluar dari ni. Mana nak tahu kan? Rugi tak keluar satu hari. Dah lah. Udah lah tu. Macam tu. So, jadi maknanya dan saya ambil keputusan, saya memang tak keluar. Sebab cara approach itu memang macam ke arah yang memang tak baik. Saya tahu benda tak baik akan berlaku. Saya tahu memang akan berlaku. So saya pilih saya tak pergi. Itu ceritanya. Dan saya tak payah nak berjumpa. Kita cari alasan yang baik kan. Jadi maknanya itu adalah pengalaman saya yang boleh dijadikan pengajaran lah untuk semua kan. Jadi dah nak penutup ni, nak masuk isyak dah. Jadi terima kasih kepada Imam, terima kasih kepada AJK, terima kasih kepada pengusaha, terima kasih kepada Ustaz Syazwan dan lain-lain. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Baik, saya mewakili ada Ustaz pihak surau kita ni. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Terus sokong apa yang dibuat di sinilah. Saya tetamu di sini, tapi semua tempat saya mengajar, saya akan letak hati saya. Anda keluarga saya. Tiada anda, tiada saya bercakap juga kata ni. Kita saling di awal dengan kita. Ini salah satu rumah Allah yang saya pernah duduk
Dan selagi hayat di kantong badan, rezeki orang mau dengar lagi, tak ada masalah apa-apa, insyaAllah saya datang. Bukan pasal syakab. Saya datang sini mula-mula dari 2 kali dapat syakab. Aku ingat tiap minggu dah syakab. Jadi terima kasih tukang-tukang masak yang semalam saya nampak beriuk dah keluar daripada semalam, dia dah keluar besar dah semalam ni. Yang mana Starbuck? Kita panggil berada Starbuck ada? Tak ada. Berada ni ada. Ada. Dia sebut semua kru-kru, makcik-makcik, kakak-kakak semua datanglah selalu sini. Ini bukan rumah siapa. Kerana tuan-tuan, surau kita ni bukan masjid besar. Surau kita ni bukan surau Jumaat. Kita mengharap support semua orang. Dan saya memang suka tempat macam ni. Pasal dia rapat. Dia rapat, upah tu rapat-rapatkan lagi. Dan kerana punca kasih sayang Allah Ta'ala tu ada kat sini. Kita bukan masuk universiti dah. Mana kita nak belajar fardu ain atau lakul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu fardu. Kat sini lah fardu ain kita boleh belajar, mana lagi. Kalau tengok YouTube bukan tengok agama sangat. 2 minit lepas tu iklan lain datang, kita tekan iklan tu. Bukan tuan-tuan saya. Sudahnya tengok spare part kereta. Tidur macam tu, doa tidur pun ustaz pun lupa. Izan ni okey. Tengok dia bukan pandang benda yang jahat sangat. Saya ni juga lagi banyak. Jadi terima kasih semua. Saya minta maaf kalau saya salah, Izan ni pun ada salah. Terima kasih jemput kami yang tak seberapa ada ilmu ni betul ni. Ramai orang lagi hebat-hebat. Tapi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Tuan-tuan, main kelas saya lah. Jangan main hari ni je. Main hari lain. Jadual ada dekat Cik Yasmin. Datanglah. Kerana kita satu keluarga. Tuan-tuan, kita nak jumpa akhirat esok. Syurga kita nak masuk sama-sama. Kalaulah, saya tak doa saya tak doa tuan-tuan. Kalau saya masuk syurga, dan saya memang nak masuk syurga, kalau tak ada orang tu kat sini, saya nak tarik dia pergi. Kerana orang beriman boleh memberi syafaat kepada orang beriman yang lain. Dan kalau tuan-tuan tak jumpa saya, tolong cari saya. Assalamualaikum Rasul. Tolong tengok saya. Saya doakan semua dirahmati Allah SWT. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.